ingin mengambil kesempatan untuk membahas tita ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan rakyat pada satu ketika awal tahun 2020 kita digemparkan dengan keadaan politik negara kita yang nampak berlaku perubahan secara luar biasa. Yaitu belum pernah berlaku itu Pertua. Sebuah kerajaan yang telah menang dalam pilihan raya tiba-tiba runtuh tidak sampai 2 tahun. Dalam 21 bulan. Bayangkan, saya pun tidak pernah menjangka perkara ini berlaku. Tetapi beginilah akibatnya apabila kerajaan itu dipilih oleh rakyat atas dasar mereka memberi janji-janji, memberi kata-kata yang manis kepada rakyat, tetapi mereka tidak dapat menunaikan janji itu, maka rakyat bertindak meminta mereka dibubarkan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Speaker, kena batangan boleh tanya. Ini baru mukadimah. Jangan dulu. Mukadimah ni Minta menarik. penjelasan, minta Mukadimah penjelasan. menarik. Mukadimah saya ni 5 minit. Belum baru apa? Kawan-kawan jangan. Kena batangan bagi mereka mencelah ke tidak? Nanti saya bagi. Sebab sekarang belum lagi. Sekejap, Saya ini kalau tidak bagi tidak boleh Tuan Ketua. Saya memang kaki gak bagi. Saya faham. Cuma baru mukadimah belum lagi. Jadi akhirnya kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh Pakatan Harapan sendiri. Bagi saya jawapan yang paling baik kita buat pilihan raya bagi rakyat balik memilih kerajaan. Tetapi rupa-rupanya ketua negara kita Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memilih untuk membentuk satu kerajaan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Sebab bayangkan kalau Sri Paduka Baginda meminta untuk diadakan pilihan raya dalam keadaan COVID menyerang di seluruh dunia, bermula daripada China, di Eropah, di Amerika, tidak terkecuali negara kita, maka sudah tentu rakyat berada dalam keadaan kesengsaraan. Pilihan yang teramat mulia Baginda Sultan memang betul, memang tepat. Justru itu Pertua terwujudlah satu kerajaan baru. Walaupun bukan melalui pilihan raya, tetapi kebanyakan ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN. Justru itu apa yang perlu kerajaan sekarang buat. Kerajaan Perikatan Nasional harus dinampak, harus melakukan sesuatu yang terbaik daripada kerajaan-kerajaan yang dulu. Bermakna Kerajaan Perikatan Nasional, menteri-menteri dia, timbalan-timbalan menteri dia, pemimpin-pemimpin seluruhnya harus ada komitmen yang tinggi terhadap kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat diutamakan. Kalau ini dapat kita utamakan, saya yakin, saya percaya pilihan raya akan datang. Perikatan Nasional akan terus mendominasi kemenangan demi kemenangan di atas hati rakyat. Kena batangan, boleh kena batangan. 30 saat dari sekarang. Kena batangan, Tuan Ketua. Kena batangan sebut tadi soal pilihan raya. Tetapi kena batangan sedia maklum bahawa ketika Yang di-Pertuan Agong menjemput ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional terutamanya untuk hadir ke Istana Negara, parti Yang Berhormat sebut soal kita nakkan pilihan raya walaupun ketika itu negara sedang bergulat dengan masalah COVID dan juga ekonomi. Adakah pilihan raya ini satu keutamaan kepada parti Yang Berhormat? Kerana kita tengok pimpinan parti Yang Berhormat menyatakan beberapa kali biar ada pilihan raya walaupun negara sekarang ni, rakyat sekarang ni sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah COVID, tapi parti Yang Berhormat tetap menyatakan bahawa mahukan pilihan raya. Okey, YB kita bertangan. Sekejap. Sikit YB kita Saya jawab bertangan dulu. Okay. Saya rasa Yang Berhormat Hang Tuah tidak begitu bertuah ini hari. Sebab UMNO tidak pernah membuat pendirian. Yang bercakap itu sebahagian daripada pemimpin-pemimpin UMNO dalam sebuah parti yang 3 juta lebih ahli ini terlalu sukar untuk kita mengawal pandangan berbagai-bagai. Sebab itu kita UMNO senantiasa menghormati keperbagaian
pendapat. Saya tidak tahulah dalam PKR kalau ada begitu. Jadi Yang Berhormat tidak setuju pilihan raya Senapol, Senap pilihan raya keempat, tidak setuju dengan pilihan raya sekarang kan? Yang Berhormat tidak setuju. Dulu. Soal setuju atau tidak bukan soal saya. Sebab kita ada pemerintah, ada ketua. Kalau ketua cakap kita pilihan raya, kalau gendang sudah dipadu, Kinabatangan akan terus maju ke hadapan. Sikit lebih kita bertahan, sikit Kimanis. Sila. Okey, terima kasih. Kinabatangan, tadi patut Saya sekejaplah Kimanis dulu. Saya agak tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Kinabatangan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini harus lebih baik daripada kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Kerana mereka terbukti sebuah kerajaan yang zalim. Kenapa saya katakan zalim Yang Berhormat Kinabatangan? Contoh di kawasan saya, sebuah projek College Community Kimanis telah diluluskan, telah dibuat soft launching pun dibatalkan oleh PH. Memang zalim kerajaan PH ini. Apa pandangan Yang Berhormat Kinabatangan? Kinabatangan, bagi saya terus sekali ya, boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Kinabatangan, saya boleh dengar Kinabatangan tadi, saya boleh kata bersetujulah. Mungkin zaman PH dulu banyak kelemahan. Tak ada masalah. Itu kita boleh terima. Tapi yang saya nak tanya kepada yang Kinabatangan, kenapa dalam keadaan BN ataupun PN telah menangi beberapa pilihan raya kecil, tak boleh tunggu untuk sampai PL15 untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan? Kenapa perlu ambil dengan... Terima kasih Yang Berhormat, faham. Pertama, Tuan Pertua, saya sebetulnya keliru sebab kedua-dua yang wakil rakyat ini bercakap tidak ada nama kawasan yang keluar. Jadi saya pun tidak tahu, saya lupa ini. Ini Kimanis, yang ini saya ingat Sepang, tapi saya tak tahu. Jadi kalau boleh besok, lusa, minggu depan bubuhlah nama masing-masing saja. Kimanis. Setuju Memang saya setuju. Sebab itu apabila kerajaan ini zalim kepada rakyat, rakyat akan menagih janji-janji itu. Jadi Kinabatangan sikit. sekejap dulu. Ya. Jadi Allah ini maha berkuasa. Jangan ingat kita berkuasa. Sebab itu saya ingin peringatkan kerajaan PN hari ini. Jangan ingat kita berkuasa. Sebab kuasa ini hanya titipan daripada Allah. Dan Allah yang memberi kuasa, Allah juga yang akan merampas kuasa. Yang Berhormat Sepang, jawapan saya jelas, yaitu UMNO bukan ada kena-mengena dengan menjatuhkan kerajaan ini. Yang menghancurkan kerajaan ini pemimpin yang berhormat dari Langkawi. Apabila kerajaan sudah tidak ada, maka sudah tentu mesti ada kerajaan yang baru. Betul ke tidak? Tak betul, Dari tak segi betul. logik, Tak dari betul. segi logik akal ialah. Tak betul juga skim ni. Adakah hormat tanya saya? Okey. Kinabatangan sikit. Sebenarnya 30 saat boleh. Okey, terima kasih Kinabatangan. Okey, Saya suka apa yang Berhormat Kimanis bangkitkan tadi tentang projek yang telah buat soft launch tetapi terpaksa dibatalkan. Saya juga nak tanya, adakah Yang Berhormat juga akan setuju kerana hospital Padang Besar ni kerajaan Barisan Nasional dah umum sejak rancangan Malaysia ke-9, tapi sampai sekarang pecah tanah dah buat 3-4 kali lah. Setiap kali pilihan raya buat pecah tanah tetapi tidak dilaksanakan sehingga sekarang. Apa pendapat Yang Berhormat? Kalau Adakah boleh itu juga satu tinggal tanggungjawab? Kalau ini projek untuk kepentingan rakyat, saya mau kerajaan yang pada hari ini bina hospital itu dengan segera. Terima kasih Yang Berhormat. Sama-sama. Datuk Pertua, Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong juga ada kebimbangan dan juga memberi perhatian terhadap dengan beberapa perkara, yaitu keseimbangan pembangunan wilayah yang seimbang. Sudah tentu memang tidak seimbang. Pembangunan di Semenanjung tidak sama dengan di Sabah, tidak sama dengan di Sarawak. Dan Baginda secara fokus menyentuh soal hospital, klinik kesihatan, klinik desa, jalan-jalan kampung, bakalan api elektrik, bakalan air bersih, dan sebagainya, perumahan rakyat. Jadi saya meminta kerajaan yang pada hari ini, contoh yang jelas di kawasan saya di Kinabatangan, terdapat sepanjang jalan Tongod Pinanga, terdapat pipe air yang besar, tapi air tidak sampai ke kampung-kampung. Terdapat kabel listrik di seluruh jalan yang besar, tapi listrik tidak mengalir ke kampung-kampung. Jadi menteri dia ada di sini, sahabat saya rasa tolong ambil perhatian.
saya akan lebih fokus tentang pembangunan ini dalam bajet membahas dalam bajet tambahan nanti. Sebab Ahli yang berhormat, waktu sekarang menunjuk jam 1:30 hari. terima kasih. Mesyuarat akan diberhentikan, berhenti rehat dan akan disambung sebelum jam Saya berdoa 12. mudah-mudahan Datuk Pertua sihat, tambah saya 20 minit balik. Yang berhormat Kinabatangan akan sambung berbahas dengan baki tinggal 9 minit 50 saat. Terima kasih. Hospital Padang Besar delay, kerajaan PH yang delay 22 bulan. Apalah